Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 5, bab 1 ubahan, dan kita akan fokuskan kepada subtopik 1.1 iaitu ubahan langsung. Standard pembelajaran yang pertama, menerangkan maksud ubahan langsung. Yang kedua, menentukan hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan langsung. Apa maksud ubahan langsung? Ubahan langsung ialah perkaitan antara dua pemboleh ubah dengan keadaan apabila satu pemboleh ubah Y bertambah, maka pemboleh ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Jika katalah pemboleh ubah Y berkurang, maka pemboleh ubah X juga akan berkurang pada kadar yang sama. Dan hubungan ini ditulis sebagai Y berubah secara langsung dengan X. Ini cara tulis dia. Y berubah secara langsung dengan X. Kita juga boleh gunakan pemboleh ubah lain. Contohnya, P berubah secara langsung dengan Q. M berubah secara langsung dengan N. A berubah secara langsung dengan B dan seterusnya. Jika Y berubah secara langsung dengan X, maka Y per X ataupun Y bahagi X sama dengan K dengan K ialah pemalar ubahan. Kenapa dia jadi Y per X? Sebab tadi kita tulis Y berubah secara langsung dengan X. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita mesti tulis dalam bentuk persamaan. So, kita tukarkan simbol ubahan ni, simbol ubahan secara langsung ni kepada Y sama dengan KX. Boleh? Dan macam mana jadi Y per X? Sebab kita kena cari nilai K. Jadi, X ni pindah ke sebelah kiri akan jadi bahagi. So, Y bahagi X. Sebab itulah dekat sini, maka Y per X sama dengan K. Poin yang kedua, Y berubah secara langsung dengan X ditulis sebagai macam ni lah. Macam saya cakap tadi, ia diungkap dalam bentuk persamaan sebagai Y sama dengan KX dengan K ialah pemalar ubahan. Dan sekiranya Y berubah secara langsung dengan X kuasa N, maka dia ditulis sebagai Y sama dengan KX kuasa N. Contoh. Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Maka dia akan ditulis dalam bentuk persamaan sebagai Y sama dengan KX kuasa 3. Ataupun contohnya P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. Maka dalam bentuk persamaan kita akan tulis P sama dengan KQ kuasa 2. Kita lihat contoh yang pertama. Jumlah gaji seorang pekerja sambilan sebagai jurujual berubah secara langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Soalan A, nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bertambah 2 kali ganda. Maka jawapannya jumlah gaji bertambah 2 kali ganda. Kenapa jawapan dia bertambah 2 kali ganda? Sebab perubahan dia adalah berkadar langsung dengan bilangan jam dia bekerja. Contoh B, nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bekerja berkurang sebanyak 40%. Jawapannya jumlah gaji berkurang sebanyak 40%. Kalau dia kata nyatakan perubahan pada jumlah gaji jika bilangan jam bekerja bertambah sebanyak 40%. Jadi jawapannya akan jadi jumlah gaji bertambah sebanyak 40%. Mesti ingat, kalau bertambah, berkurang. Contoh 2. Dengan menghitungkan nilai bagi Y per X, tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau tidak.
Okey, jadi kita tengok kat sini kita tentukanlah nilai y per x. Macam mana nak hitung? Okay, kita ambil nilai y 4 per 1 sama dengan 4. 8 per 2 sama dengan 4. 12 per 3 sama dengan 4. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, kan tiga-tiga nilai adalah sama, iaitu sama dengan 4. Bermaksud y per x ialah pemalar, maka y berubah secara langsung dengan x. Okay, contoh B, sama macam tadi jalan kerja. Okay, y per x 1.5 per 2 sama dengan 0.75. 2.5 per 4 sama dengan 0.625. 2.7 per 6 sama dengan 0.45. Jadi, bila kita lihat dekat sini, y per x yang pertama nilainya 0.75, yang kedua 0.625, yang ketiga 0.45. Nilai ketiga-tiga nilai ini tidak sama. Bila tidak sama, bermaksud y per x ialah bukan pemalar, maka y tidak berubah secara langsung dengan x. Okey, contoh 3, diberi m sama dengan 0.8 apabila n sama dengan 0.125. Ungkapkan m dalam sebutan n jika m berubah secara langsung dengan n. Maka kita tulis dulu m berubah secara langsung dengan n. Kemudian langkah yang kedua, tukarkan kepada sama dengan. M sama dengan Kn. K sama dengan m per n. Jadi K sama dengan 0.8 bahagi 0.125. K kita akan dapat sama dengan 6.4. Okey, lepas tu kita tulis balik dalam bentuk persamaan. M sama dengan 6.4 N. Okey, contoh 3B, M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Jadi, kita tulis dulu M berubah secara langsung dengan punca kuasa 3N. Lepas tu, kita tukarkan kepada bentuk persamaan. M sama dengan K punca kuasa 3N. Jadi nilai K sama dengan M per punca kuasa 3N. Kemudian kita masukkanlah nilai M. Okay, M tadi berapa? 0.8. Okay, bahagi punca kuasa 3, 0.125. Maka K kita akan dapat 1.6. Jadi M sama dengan 1.6 punca kuasa 3 N. Contoh 4, diberi y berubah secara langsung dengan x jika y sama dengan 0.14 apabila x sama dengan 0.2. Hitung nilai A y apabila x sama dengan 5 dan soalan B x apabila y sama dengan 0.875. Jadi step yang pertama kita tulis dahulu ikut kehendak soalan.
Y berubah secara langsung dengan X. Y berubah secara langsung dengan X, tukarkan kepada bentuk persamaan Y sama dengan KX, maka kita cari dulu nilai K sama dengan Y bahagi X. Jadi K sama dengan 0.14 bahagi 0.2, maka K kita akan dapat 0.7. Jadi kita tulis balik dalam bentuk persamaan Y sama dengan 0.7 X. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan A. Okey, soalan A dia nak apabila X sama dengan 5, nilai Y berapa? Jadi kita ambil persamaan yang kita baru dapat tadi, Y sama dengan 0.7 X. Nilai X gantikan dengan 5, jadi Y sama dengan 0.7 darab 5, maka kita akan dapat Y sama dengan 3.5. Okey, seterusnya untuk soalan B, X apabila Y sama dengan 0.875 pun sama, tulis dulu persamaan yang kita baru dapat tadi, Y sama dengan 0.7 X, nilai Y kita gantikan dengan 0.875 sama dengan 0.7 X. Jadi X sama dengan 0.875 bahagi 0.7, maka dapatlah nilai X sama dengan 1.25.